Test. Okey dah. Okey, so minggu lepas kita dah belajar tentang isim, fi'il dan juga huruf, apa tanda-tandanya. Okey, kali ni kita nak masuk dalam satu bab yang agak tak susah, insya-Allah. Sebab kita dah belajar kan. Okey, so ini adalah babnya i'rab. Okey, i'rab tu seperti mana yang telah Ustaz beritahu minggu lepas, i'rab tu adalah perubahan akhir kalimah. Okey ni, perubahan akhir kalimah. Li kat sini bermakna kerana lah. Kerana berbeza. Awamil ni maksudnya pemberi kesan. Awamil pekerja, pemberi kesan lah. Kerana berbezanya awamil dakhilah alaiha lafzan atau taqdiran. Berbezanya awamil, amil-amil yang masuk kepadanya secara lafaz ataupun secara takdir. Okey. Kalau terangkan ni sekali ni panjang ni. So kita terus masuk kepada contoh. Nanti dia akan bagi contoh, baru Ustaz terangkan dia punya ta'arif dia ni. Okey. Siapa nak baca? Wa aqsamu arba'ah. Mirul. Fadal. Wa aqsamuhu arba'atun. Raf'un wa nasbun wa khafsun. Khafdun wa jazmun falilas ma'i min zalika raf'u wan nasbu wal hafdu wal jazma fiha wali af'ali min zalik raf'un wan nasbu wal jazmu wala hafda fiha. Okey, syukran. Baik, yang ni dah terangkan juga secara ringkasnya dalam i'rab, dalam hukum i'rab seperti yang awak semua dah tahu. Okey, ada berapa hukum i'rab? Marfu' lagi, mansub lagi, majrur lagi, lagi satu. Mazmum. Majzum. Okey. So dia ada 4. Yap. Okey, dia keseluruhannya dia ada 4. Memang 4 ni je. Dia tak lari mana. Dia ada marfu', mansub, makhfud ni majrur, sama maksud dia, majrur. Dan satu lagi adalah majzum. Okey, jadi untuk kata nama, okey, untuk asma, dia ada raf'un, nasbun dan khafdun. Dia ada 3 ni. Jazmun tak ada. Ni tak ada untuk kata nama. Sebab tu kalau awak ingat peta i'rab yang Ustaz pernah bagi kat awak tu, yang suruh awak print, ada 3 saja. Ada ni marfu', mansub dan juga majrur. Mahfud tak tulis. Kenapa majzum tak ada? Sebab yang Ustaz bagi sebelum ni memang kata nama. Tingkatan 4 awak belajar semua kata nama, tak ada majzum. Okay, tahun depan tingkatan 5 awak akan belajar majzum. So untuk fa'il, nanti tahun depan kita akan masuk fa'il. Hukum fa'il boleh jadi raf'u, nasbu dan juga jazmu. Khafdun tak ada. Ni untuk fa'il, khafdun tak ada. Okey, tu je beza dia. Ni tak ada ni tak ada ni. Okey. Ni tu sajalah yang dia nak cerita, tak ada banyak pun. Okey, teruskan kepada babu ma'rifati alamatil i'rab. Okey, Aimi ada Aimi? Okey, Aimi, cuba baca. Babul ma'rifati alamati al-i'rabi. Lil raf'i arba'u alamati at-tomatu wal wawu wal alifu wal nun. Fa amma at-tomatu fatakunu alamatan lil raf'i fil arba'ati mawadi'a fi al-ismi al-mufradi al-mufrad wa jam'i at-takthir wa jam'i al-muannathi as-salim. wal fi'lu al-mudhari' allazi lam yatasil bi akhiri syai'un.
Okey, syukran. Baik, kat sini dia nak bagi tahu apa tanda raf'un. Kita dah belajar belum tanda-tanda ni? Dah belajar dah. Siapa punya tukar online Okey, ingat tak table? Siapa ada table tu? Table yang i'rab dekat dia. Ada tak? Ada. Kalau ada tengok table tu. Okey, dalam table tu ada 3 bahagian. Yang pertama adalah bahagian nau'un, jenis mubtada ke khabar ke isim inna, isim kana, khabar inna, khabar kana, naib fa'il, maf'ulun bih dan sebagainya. Itu belah kanan sekali. Belah tengah-tengah ada hukum. Hukum yang tadilah 4 tu. Sama ada dia marfu' ataupun mansub ataupun makhfud, majrur ataupun majzum. Dan yang paling kiri sekali, susahnya cerita kalau tak ada contoh. Yang paling kiri sekali adalah tanda. Kalau siapa ada dia nampak lah. Kalau siapa tak ada, sebab Ustaz punya tu dah upload semua kat online. So kalau nak tunjuk tu kena download balik. Takut dia buang masa. Okey, tunjuk je lah. Okey, jadi ada 3 pembahagian tadi. Okey, ada 3 pembahagian. Yang pertama jenis. Jenis ni awak tahulah. Ataupun mauqi' i'rab, orang panggil mauqi', kadang orang panggil jenis. Mana-manalah ikutlah kesesuaian. Biasanya kalau dalam soalan peperiksaan dia akan tanya mauqi' i'rab. Mauqi' ni tempat. Maksud dia tempat. So bila dia tanya apakah mauqi' i'rab, maknanya awak kena jawab sama ada ni lah. Mubtada' ke, khabar, maf'ulun bih, apa lagi? Na'at, badal, apa lagi dan sebagainya. Okey. Kemudian yang tengah-tengah adalah hukum. Hukum ada 4 aja. Okey, tak lebih 4 je. So marfu', mansub, majrur dan juga majzum. Okey. Yang ni tak ada pada fi'il, yang ni tak ada pada isim. Dan yang paling kiri sekali ni lah yang dinamakan sebagai tanda, iaitu alamat. Tanda ni macam-macam. Yang tanda ni lah yang sebenarnya yang kita duk main dalam tajuk i'rab. Okey, apa pasal nak dia punya apa ni? Ni dia kata i'rab tu apa? Taghyiru awakhiril kalimi. Perubahan akhir kalimah. Akhir kalimah itulah tanda dia. Okey, akhir kalimah itulah yang dimaksudkan dengan tanda ni. Sebab itulah kita sekarang ni tengah belajar apa dalam i'rab, belajar apa? Kita belajar tanda ni je sebenarnya. Belajar sini je bab ni. Tak banyak pun. Dalam i'rab ni je. Mudah. Okey, mudah kalau hafal insya-Allah. Okey, so awak kena hafal lah ni untuk menjadikan dia mudah. Okey, jadi apakah tanda ma'rifah? Apa dia tanda ma'rifah pula? Apakah tanda ni? Raf'un. Ada berapa? 3. Bukan 3. Ya, ada 4. Ada dhammah, ada waw, ada alif dan juga ada nun. Makna kata tanda-tanda ni awak akan pakai dalam usaha untuk meng-i'rab. Contoh, mubtada' marfu' bid-dhammah. Boleh jadi mubtada' marfu' bil waw. Boleh jadi jawapan awak dalam periksa nanti mubtada' marfu' bil alif. Boleh jadi jawapan awak dalam periksa tadilah nanti mubtada' marfu' bin nun. Dia akan pusing dekat 4 ni je tanda ni. Tanda ni hanya ada 4 sahaja. Faham tak? Faham. Betul faham ni? Betul. Sementara ni saya cari jap. Okey. So cuba tengok. Fa amma dhammatu fatakunu alamatul li raf'in fi arba'i mawadhi'an fil ismi al mufradi.
Adapun dhammah takunu alamat li raf'i. Dia menjadi dhammah menjadi tanda bagi marfu'. Okey, dhammah ni menjadi tanda bagi hukum marfu' pada 4 tempat dalam isim mufrad dan jamak taksir dan jamak muannas salim dan fi'il mudhari' yang tidak sambung dengan akhirnya itu sesuatu. So ada 4 tempat kita nak i'rab sesuatu tu dengan hukum marfu' bid dhammah. Dhammah dia fokus pada dhammah. Apa tempat tu? Cuba sebut. Pertama isim mufrad. Yang kedua jamak taksir. Yang ketiga jamak muannas salim. Dan yang keempat fi'il mudhari'. ada syarat dia. Fi'il mudhari' yang apa ni? Yang tidak bersambung dengan akhirnya sesuatu. Okey, so jom kita tanya seorang-seorang. Siapa nak jawab, jawablah. Ni volunteer. Apa maksud isim mufrad? Tahu dah ni. Isim mufrad apa? Bagus. Satu. Isim yang bilangannya satu. Contoh? Mu'allimun. Okey, bagus. Mu'allimun. Okey, isim mufrad. Contohnya adalah mu'allimun. Lagi? Talibun. Lagi satu? Nah, ada tak? Satu lagi kalimah. Muslimun. Okey. Kenapa awak bagi semua lelaki? Ada tak kata nama perempuan? Boleh tak kata nama perempuan yang mufrad? Boleh tak? Boleh. Muslimatun contohnya. Okey. Okey, so ini adalah isim mufrad. Okey. Sekejap. Okey, ada. Okey, baik. Yang seterusnya adalah, okey, so kita dah settle pada isim mufrad. Kita lompat kepada jamak taksir. Apa dia jamak taksir? Siapa nak bagi? Siapa? Jamak tak bakal? Kan. Jamak. Apa dia? Sekejap. Jam'u taksiri. Siapa tahu jamak taksir? Dah tahu dah. Cumanya awak kena ulang gaji balik. Ingat tak? Jamak taksir adalah jamak yang tidak mengikut jalan yang benar. Tu ayat ustaz. Jamak taksir adalah jamak yang tidak mengikut jalan yang benar. Okey, maksud tidak mengikut jalan yang benar. Baik. Kalau satu lelaki, dia tak ada tambah apa-apa di ujung. Kalau satu perempuan, dia tambah apa? Dia tambah ta marbutah. Okey, bagus. Kalau dua lelaki, dia tambah apa? Alif nun. Alif nun, bagus. Kalau dua perempuan, Ta alif nun. ta alif nun. Kalau tiga lelaki, Waw nun. waw nun. Kalau tiga perempuan, alif ta. Okey, bagus. So ini adalah tanda mufrad, musanna dan juga jamak bagi kata nama sahaja. Kata nama, bukan kata kerja. Okey, so ada tiga. Yang pertama ni mufrad. Yang paling atas ni, dua ni. Okey, ni adalah mufrad. Yang kedua, line kedua ni adalah musanna. Line yang ketiga ni adalah jamak. Okey. Dan dari sudut jantina, yang ni lelaki. Line pertama ni lelaki dua-dua. Silap.
line ke bawah ni lelaki, line yang ke bawah yang belah kiri ni adalah perempuan. Okey. So ini hanya untuk kata nama sahaja, kata nama sahaja. Dah kali ulang dah ni. Baik. Sekarang ni kita nak tahu apa dia jamak taksir. Jamak taksir duduk kat mana ni? Duduk kat 3 lah. Dia tak boleh jadi satu kan. Jamak tu jamak 3. Okey, persoalannya jamak taksir ni duduk kat mana? Dia tak duduk dalam ni. Jawapan dia adalah dia tidak duduk di dalam ni. Dia adalah satu jamak yang special. Okey, sepatutnya kalimah muallimun, kalau kita nak jamakkan dia, kita nak jadikan dia bilangannya 3, kita tambah apa? Bagus, waunun. Jadi muallimun. Okey, contoh kalau perempuan, muslimatun, kita nak jadikan dia jamak, kita tambah Alif ta. ya, alif ta. So jadi apa? Muslimat. Muslimatun. Muslimat. Okey, tapi bila sampai dekat at-tulab ni, sampai dekat at-tulab, dia jadi apa kalau 3? Tolib. Dekat tolib dia jadi apa bila 3? Tulab. Dia jadi tulab. Dia tambah tak waw nun? Dia tak tambah waw nun. Kenapa dia tak tambah waw nun? Sebab dia ada formula dia sendiri. So macam mana nak tahu jamak taksir ni? Kita nak tahu kalimah tu jamak taksir ke tidak? So caranya tak lain tak bukan, memang kena hafal. Tu je jawapan dia. Memang kena hafal. So tak lain nak tolong pun dah. Tak ada apa? Tak ada cara. Dia tak ada formula. Macam mana Ustaz nak tahu kalau kalimah ni jamak dia macam ni? Tak ada kaedah. Memang kena hafal. Tu untuk contoh satu kalimah jamak taksir. Ada banyak lagi jamak taksir. Siapa boleh bagi? Fanadik. Okey, bagus. Fanadik iaitu jamak kepada funduk, kotak. Okey, lagi? Al-Atibaq. Al-Atibaq. Okey, bagus. Jamak untuk tabaq, tingkat. Ya ke? Al-Atibaq. Okey, lagi? Tak dengar. Azharun. Okey, bagus. Jamak bagi Zahratun. Okey. So itu adalah jamak taksir. Jamak yang tidak ikut yang tidak ikut jalan yang benar lah. Okey. Sebab tu nama dia taksir. Taksir ni kasara yukassiru taksiran. Maksudnya pecah. Jamak yang pecah. Dia dah pecah lah. Pecah terbelang dia tak ikut jalan yang benar. Okey. Itu nama jamak taksir. Baik, jadi yang kedua jamak taksir, dia ambil tanda apa ni? Jamak taksir dia ambil tanda dhammah. Sekarang kita nak cerita tanda dhammah. Pertama isim mufrad, yang satu. Yang kedua jamak taksir, dia ambil tanda mufrad juga. Tanda dhammah. Okey, yang ketiga adalah jamak muannas salim. Siapa tahu jamak muannas salim? Tahu punya. Jamak muannas salim tu apa? 3 perempuan. Okey, apa tanda dia? Alif ta. So dekat mana ni? Ni. Ni je. Ni sahaja. Inilah yang dia maksudkan sebagai, kejap, buat turun. Inilah yang dia maksudkan sebagai jam'u al-muannasi as-salimu. As-salimu kenapa? Sebab ni dia ikut jamak. Okey, so inilah yang alif ta di hujung itulah adalah jamak muannas salim. Kenapa namanya salim? Salim kerana apa? Kerana dia jamak Selamat. muannas yang selamat. Yang selamat daripada masalah. Yang dia tak terpesong, yang dia tak macam jamak taksir. Okey, jamak taksir adalah jamak yang pecah,
yang tak boleh diselamatkan lagi. Adapun yang salim, yang selamat. Makna selamat ni apa? Diikut jalan yang betul, diikut kaedah dia. Okey. Sebab tu namanya jamak muannas salim. Yang keempat, fi'il mudhari' allazi lam yattasil bi akhirih syai'un. Fi'il mudhari' yang tak bersambung di akhirnya sesuatu. Faham tak? Fi'il mudhari' yang tak sambung di akhirnya sesuatu. Tak faham. Dia akan tunjukkan nanti apa fi'il mudhari' yang sambung di akhirnya sesuatu. Okey, so tak payah cerita dulu. Kita cerita akan datang. Okey, so ini 4 ni adalah untuk tandanya dhammah. 4 ni. Jamak taksir, jamak muannas salim, fi'il mudhari' allazi lam tasil bi akhiri syai'un dan juga isim mufrad. Okey, Ustaz dah jumpa dah table tu. Cuba tengok. Nampak tak table ni? Nampak. Tak boleh zoom. Boleh. Nampak Nampak. Okey, tadi kita belajar tanda apa? Nama. Tanda, okey, hukum ni apa hukum? Hukum marfu' tadi kan? Okey, marfu', tanda dhammah. Okey, bagus. Tanda dhammah ada berapa? 3. Kita belajar tadi ada berapa? 4. Ya, 4. Apa dia sebut balik? Jamak muannas salim. Lagi? Jamak taksir lagi? Isim mufrad dan Mufrad. Jamak taksir. Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. fi'il mudhari' yang tidak bersambung apa-apa di hujung. Okey. Tapi bila kita tengok dalam ni jadual ni ada berapa? Dhammah. 3. Ada 3 sahaja. Mana lagi satu? Hilang. Hilang. Kenapa dia hilang? Tahu tak penting kan? Sebab Ustaz lupa nak masukkan dia. Itulah jawapan dia. Okey. So sebenarnya kena masukkan satu lagi. Aduh, kejap. Fi'il mudhari'. Ya, fi'il mudhari'. Sebab Ustaz tak pentingkan fi'il mudhari' sebenarnya masa ni. Ustaz jawab ni. Masa Ustaz buat kotak ni, Ustaz tak pentingkan fi'il mudhari'. Tapi sebab tahun depan dah ada kan, awak dah hujung tahun ni. Ada cuti tak? Bila? Dia. Cuti akhir tahun bila? 18. 14 Disember. Kata nak pergi Glory, tak edit lah. Aduh. Sabar. PKP punya pasal macam mana, kena sabar. Okey, tak apa. Kalau boleh kita pergi, tak boleh dah. Tapi jangan lupa buat cikgu Azila sebab dia guru kelas awak. Okey, dah. So ini adalah 4 tanda 4 tanda untuk marfu', hukum marfu' bagi dhammah. So ada 4 perkara lah, 4 perkara yang dia akan jadi dhammah. Okey. Sekejap. Nak bagi contoh tak nak? Ya, nantilah. Kita tahu dulu benda ni. So nampak tak apa yang awak belajar, apa yang Ustaz bagi dalam table ni adalah benda yang awak belajar. Maknanya apa yang awak baca dalam buku ni, buku Arab ni, buku Matan Ajrumiyah yang ditulis oleh Imam Muhammad bin Muhammad Al-Jurum ni, maknanya awak dah belajar kat sekolah. Cumanya awak tak apa? Penting kan? Tak penting kan satu. Awak tak sedar yang awak belajar sebenarnya. Kita sebab itulah Ustaz menyesal belajar kat sekolah. Sebab kat sekolah Ustaz tak pernah didedahkan dengan kitab turas ni, dengan kitab bahasa Arab. Rupanya ilmu bahasa Arab yang Ustaz belajar kat sekolah tu dia ambil daripada kitab turas. Cumanya dia buat dalam bentuk buku teks. So bila Ustaz belajar buku Arab, kitab turas ni, seakan-akan macam ni tak pernah belajar ni. Kat sekolah tak pernah belajar. Rupanya dah pernah belajar. Cuma tak didedahkan. So time kat Morocco baru didedahkan. Awak untung dah didedahkan awal-awal lagi. Sebab apa? Sebab awak sekarang ni ambil khusus dini. Dini kan, yang ada lam, syariah dan usuluddin. Sebenarnya awak dah sama dengan tahap pelajar-pelajar STAM. Pelajar STAM.
Belajar stam, dia akan belajar sesuatu dalam bahasa Arab full. Awak dah sama dah tahap dengan dia orang. Cuma awak rugi satu perkara. Satu perkara yang awak rugi, iaitu balaghah. Balaghah tak ada dalam al-lughatu al-arabiyah al-mu'assarah. Awak tak belajar balaghah. Sedangkan balaghah dia belajar time SPM, time stam. Awak tak belajar. So awak rugi kat situ. Bagi sesiapa yang nak mendalami bahasa Arab, dia rugilah. Bagi siapa yang rasa macam bahasa Arab ni, dia rasa macam second course bagi dia, dia rasa tak apa, tak ada apa-apa. Tapi bagi siapa yang nak mendalami bahasa Arab, dia rugi. Sebab nanti kalau awak masuk U, kalau awak masuk stam pula, contohnya awak masuk stam nak pergi ke Mesir, awak belajar stam, awak akan belajar balaghah. So rugi tak belajar balaghah. Okay, tak apa. So tak kisahlah tu. Sebab mungkin ada antara awak yang tak nak ambil kos Arab. Ada siapa ke nak sambung kos Arab masuk U nanti? Ada tak kat sini? I don't know. Tak pasti. Tak pasti lagi. Tak tahu. Okay, tak apa. Okay, kalau nak ambil kos Arab silakan. Kalau nak tanya apa-apa Ustaz sila tanya. Kalau nak ambil kos lain, Ustaz tak tahu. Wallahualam. Nak ambil kos apa-apa ke selain Arab, Ustaz tak tahu sangat. Okey, seterusnya wa ammal wawu. Kita nak tanya siapa? Aisyah. Oh, Aisyah. Aisyah ada? Oh ya Ustaz. Okey, Aisyah baca Aisyah. Wa amma al wawu. Wa ammal alif. Yang mana? Oh yang tu. Wa ammal wawu fatakunu alamatan lirraf'i fi mawdhi'aini fi jam'il muzakkari salimi wa fil asma'il khamsah wa hiya abuka wa akhuka wa hamuka wa fuka wa zuman. Okey, syukran. Wazumalin. Okey, baik. Jadi yang ni kita nak tahu apa dia tanda mana word tadi. Jangan ambil satu lah. Ni buang. Okey. Okey, kita nak tengok apa dia tanda marfu'. Tanda alif pada marfu'. Okey, tanda alif pada marfu', hukum marfu'. So ada berapa dalam buku disebutkan ada maudhi'ain, fi maudhi'ain. Wa amma al-wawu, kita tanda waw fatakunu alamatan li raf'i fi maudhi'an. Dia menjadi tanda raf'i pada dua tempat. Yang pertama adalah pada jamak muzakkar salim dan yang kedua adalah pada asma'al khamsah. Asma' khamsah, apa dia asma' khamsah? Dah belajar kan masa tingkatan 3? Dah. Apa dia? Abun, akhun, amun. Amun. Huruf fa dengan za. Yang ni dia dah sebut dah. Saja tanya sebenarnya dah tulis kat depan ni. Apa dia baca ni? Ni 5 asma' khamsah. Pertama abun, akhun, hamun, fa ni. Tanya fa je ni. Huruf fa sahaja. Lagi? Zu. So ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yang ni yang dinamakan sebagai asma'u al-khamsah. Sila bezakan dengan af'alu al-khamsah. Okey. So ni asma' al-khamsah. So dalam table Ustaz 2, betul lah? 2. Al-waw ada 2, jamak muzakkar salim dan juga asma' al-khamsah. Alhamdulillah. Betul. Okey. So bila dia jamak muzakkar salim dan dia asma' al-khamsah, bila dia berada pada tempat mubtada atau khabar atau isim kana, khabar inna, fa'il ataupun naib fa'il ataupun tawabi', okey, yang ni dia akan berada dalam keadaan tandanya waw. Faiz ada angkat tangan ke? Tak, saya tekan je. La ilaha illallah. Gayat tak apa. Ustaz pun tak pernah tekan je ni. Oh, macam tu rupanya. So bila awak tekan raise hand tu, nanti dia akan keluar dekat ni. Dia akan keluar dekat Ustaz punya ni. So ada orang angkat tangan nak tanya soalan dekat rupanya dia main tekan. Okey. Okey dah. So itu adalah untuk tanda
Wow. Okay, alif. Siapa nak baca alif ni? Siapa yang belum baca lah? Imran. Yes. Okay, Imran baca. Wa ammal alifu. وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة. Okey, syukran. Dan ada pun alif. Ni tanda alif dalam marfu'. Okey, bila tanda alif, bila dia nak jadi i'rab dia alif, ketika dia tasniah. Satu je. Wa amal alifu fatakuna alamatan liraf'i fi tathniyatil asma' khassatan. Tu je. Dia sebut satu, fi tasniyatil asma'. Tasniah ni maksud tasniah. Tasniah ni maksudnya dua. Okey, dua. Tasniyatun. Dua. Kalau satu tafrid. Kalau tiga tajmi'. Nah, okey. Sebenarnya dia perkataan dia ambil daripada mufrad, musanna dan jamak. Cuma dia ubah menjadi kata kerja. Sebab tu jadi tasniyah. Okey. So tasniyah ni maksudnya dua. So untuk tandanya alif hanya ada satu sahaja. Dua ni al-musanna. Nampak? Tu al-musanna. Okey, dan yang wa amman nun fatakun alamatan fil fi'li mudhari'. Okey, yang ni saya tak masukkan. Sebab dia adalah fi'il mudhari'. Disebabkan awak akan belajar fi'il mudhari', so kita kena masukkan an-nunu. Okey, an-nunu adalah untuk fi'il al-mudhari'. Okey, kita baca dulu. Okey, siapa nak baca? Ni. Zamarul ada, Zamarul? Faiz nak baca? Okey, Faiz, tafadhal. Wa amman nunu. وأما نون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير مؤنث المخاطبة. Okey, syukran. Okey, yang ni khas untuk nun. Betul lah Ustaz tak tulis sebab ini fasa fi'il mudhari' sahaja. Padam balik lah. Sekejap mana tadi? Padam balik. Tak payah padam. Nanti Ustaz padam. Okey. So dekat sini ada juga dalam marfu' tandanya nun. Bisubutin nun namanya. Bisubutin nun. Dia ada tandanya nun. Nanti kita belajar secara lebih mendalam dalam tingkatan 5. Sesiapa yang belum ambil kitab, sila ambil. Sila ambil. Ada kat sini. Baru 3 orang ambil. Okey. Sila ambil. Yang lupa ambil. Kalau tak ni takut kena makan tikus. Sama rumah Ustaz tak ada tikus. Okey. So apakah tanda fi'il mudhari' bila dia jadi tandanya nun? Fi'il mudhari' yang di-i'rab dengan nun. Okey, dia adalah apabila dia bersambung dengan dhamir tasniyah ataupun dhamir jamak ataupun dhamir muannas al-mukhatabah. Kita tanya. Kita bincang sama-sama. Okey, sekarang ni cuba ingat apa dia fi'il mudhari' yang bersambung dengan dhamir 2. Tahu tak? Fi'il mudhari' yang pertama dia kata sambung dengan dhamir 2. Okey, Ustaz nak tanya. Dalam fi'il mudhari' huwa huma hum ya huma huna anta antum antum anti antum antum ana nahnu. Mana yang 2? Mana yang menunjukkan 2? Huma. Lagi? Antuma. Lagi? Tu je kan? Tu je. Okey, bagus. Huma ada berapa? Dalam fi'il mudhari'? 2. Ada 2. Satu untuk perempuan, satu untuk lelaki. Antuma ada berapa dalam fi'il mudhari'?
Ada dua. Satu untuk perempuan, satu untuk Perempuan lelaki. 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 Anda pasti dua ni je? Dua ni saja. Okey, bagus. Pasti. So dia kata ni dhamir tasniyah. Idza ittasala bihi dhamir tasniyah. Maknanya secara tidak langsung yang ni ada berapa ni? Ada 4. Sebab apa ada 4? Sebab ni ada 4. Ni ada 4. Okay, cuba sebut apa dia huma untuk fi'il mudhari' yang lelaki dulu. Yaf la Lani. ni. Okay, yang perempuan, Yaf'alani. yang perempuan Taf'ala. Taf'alani. taf'alani. Okay, ni huma. Okay, kalau antuma lelaki Alani. betul? Taf'alani. Okay, betul. Kalau perempuan taf'alina seorang. Taf'alani. Okay, so dekat sini taf'alani dengan taf'alani sama tak? Sama. Sama. So yang tinggal berapa? So gabungkan semua ni jadilah satu. So sebenarnya dalam bab ni, dalam maksudnya domir yang ada apa ni, yang ada tasniyah ni adalah dua saja, iaitu yaf'alani dan juga taf'alani. Ni sahaja. So ni sebenarnya bukan 4. Ni 2 sahaja. Padam. Dia sebenarnya 4, tapi bila gabungkan dia ada 2 wazan, iaitu yaf'alani dan juga taf'alani. Okey, cuba awak tengok. Sekarang ni kita tengah bincang tentang apa ni? Tanda marfu'. Tandanya apa? Tandanya nun kan? Okey. Ada nun tak sini? Tak ada. Ada nun tak sini? Tak ada, Ustaz lupa. Ustaz tak pentingkan. Tak. Dalam ni. Yaf'alani dan taf'alani ada tak nun? Ada. Jawapan ada lah. Okey, makna dalam dhamir tasniyah, dhamir fi'il mudhari' yang 2, ada nun tak? Ada. Okey, sekarang kita tengok dhamir jamak. Mesti ada nun tak? Confirm. Tak percaya, cuba fikir sama-sama. Okey, apa dhamir jamak? Fi'il mudhari'. Huna. Hum. Lagi? Hunna lagi? Antum lagi? Antuna. Benar. Kenapa warna dia lain? Nahnu. Oh, warna-warni. Antunna. Nahnu kan jamak. Nahnu lain. Dia jamak ni 3 je. Dia termasuk ni. Maksudnya yang hujung dia ada nun. Okey, bagus. So home, apa dia fi'il mudhari' bagi home? Yaf'aluna. Okey, kalau hunna? Yaf'aluna. Hunna. Hiya huma hunna. Yaf'aluna. Yaf'aluna bukan. Yaf'alani. Yaf'alani bukan. Cuba ingat balik. Taf'alina? Yaf'alina kan. Cuba nyanyi sikit lagu. Awak yang nyanyi lagu fi'il mudhari' siapa ajar? Ustazah Khadijah ke? Kan? Tak ingat dah? Okey, jawapan dia adalah yaf'alna. Okey, antum taf'aluna. Antunna Aluna. taf'alna. Alna. Taf'alna. Okey, so ada tak ujung dia nun? Ada. Nampak Ada. So
bila fi'il mudhari' dalam hukum dia marfu' memang kena ada nun di hujung. So kat sini ada 4. Okey, dhamir muannas mukhatabah. Dhamir muannas yang mukhatabah. Mukhatabah ni maksud dia yang sedang bercakap. Okey, dalam fi'il mudhari', dalam huwa huma hum ya huma huna anta antum antum anti antum antuna anna nahnu. Okey, soalan yang ustaz nak tanya adalah mana yang daripada 14 domain tadi, huwa huma hum sampai ke anna nahnu tu, mana yang menyebutkan dia tengah cakap dengan orang depan-depan menggunakan ni lah. Kalau tengah cakap menggunakan huwa huma hum ke anta antum antum? Anta antum antum. Okey, bagus. Dia menggunakan anta antum antum anti antum antuna. Okey, tu yang pertama. Dia tengah bercakap depan-depan dan dia tengah cakap dengan seorang perempuan. Dia guna apa? Si? Dia guna Anti. dia bagus. Dia guna anti. So anti ni lah yang dimaknakan dengan muannas ni perempuan lil mukhatabah, untuk berbicara. So sebab tu dia gunakan anti. Okey, anti apa dia punya wazan fi'il mudhari' untuk anti? Taf'alina. So ada tak nun? Ada. Okay, so inilah dia tanda fi'il mudhari' yang hujung dia nun. Okay, nampak? So ada ni, iza tasala bihi dhamirun tasniya atau dhamirun jama' ataupun dhamirul muannas al mukhatabah. Okay, cumanya dhamir jama' ni dhamir jama' ni ustaz tak berapa pasti sama ada hunna dan juga antunna tu termasuk ataupun tidak. So ustaz kena tengok syarah dalam kitab syarah dalam kitab Tuhfatus Saniyah. Sebab ni matan Ajurumiyah, dia tak terangkan. Dia just beritahu je. Yang ni ustaz yang terangkan ni. Kalau dalam kitab Tuhfatus Saniyah yang dikarang oleh Syekh Muhyiddin Abdul Hamid, kitab tu dia akan perincikan apa dia dhamir tasniah, apa dia dhamir jama', apa dia dhamir muannas al-mukhatabah. Dia akan perincikan secara lebih mendalam. Okey, jadi untuk pengetahuan awak semua, dalam awak belajar kitab-kitab turas ni, kitab-kitab bahasa Arab, ada 3 jenis kitab. Ni penutup ni. Ada 3 jenis kitab. Yang pertama yang awak tengah belajar ni, matan. Yang kedua, kalau awak nak tahu lebih mendalam tentang matan tu, maknanya yang mensyarahkan matan tu, okay, yang memperincikan maklumat yang ada pada matan, awak kena buka kitab yang tulisnya syarah. Okey, syarah. Ada lagi tak yang kitab yang mensyarahkan kepada kitab syarah ni? Ada tak? Ada. Namanya adalah Hasyiah. Hasyiah. Okey, so yang awak belajar sekarang ni adalah kitab yang paling basic, yang paling mudah untuk dihadam. Apa dia? Awak tengah belajar matan. Belajar matan je. So matan ni dia cerita sikit je, dia tak cerita banyak. So harapnya awak rasalah ni mudah. Kalau rasa susah, sila usaha lagi sampai awak rasa dia mudah. Sila usaha lagi. Sebab bila awak masuk syarah nanti lagi pening. Lagi pening. Kalau ustaz cerita satu kitab Nahu, nama kitab tu Qatrun Nada, lagi awak pening. Qatrun Nada dia akan sebutkan mazhab di dalam bahasa Arab. Yang awak tahu mazhab Syafi'i, Maliki, Hanbali dan Hanafi. Dalam mana? Dalam fiqh. Sebenarnya bukan hanya fiqh saja yang ada mazhab, ada lagi yang lain. Apa dia? Tauhid ada tak? Mazhab ada. Tauhid ada mazhab dia. Yang kita tahu mazhab Asy'ari, mazhab Maturidi. Tapi tak panggil mazhab lah, panggil aliran. Dalam bahasa Arab ada tak mazhab dia? Ada mazhab dia. So
ingatlah bahasa Arab ni bukan sekadar kita belajar tentang kalimah-kalimah tu je, banyak lagi yang kita belajar sebenarnya kalau awak mendalam lah. So itulah namanya ilmu, dia sangat luas, ilmu Allah ni luas. Okay, so kita berhenti sampai sini saja. Nanti insyaAllah kalau insyaAllah tak ada apa-apa, kita sambung hari Ahad ni. Okay, Ahad malam kita akan sambung pada muka surat yang ke-7. Baik, jadi awak tak perlu buat apa-apa kerja, jangan risau. Siapa yang hadir hari ni, yang hadir dalam ni, tu dikira hadir lah. Siapa yang tak hadir, minta maaf. Okay, jadi kita tangguh kelas dengan tasbih, kafarah dan surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri walhamdulillahirabbil alamin. Okey, assalamualaikum. Ustaz. Waalaikumsalam. Salam.